Zombie apocalypse. Okey, bagi para petani yang sudah menanam pokok dan tidak dapat busuk di kawasan bukit, sebenarnya masih boleh diperbaiki ataupun kita masih boleh menyelamatkan pokok dengan cara menggali peparitan di sebelah dalam teres, kedalaman sekurang-kurangnya kalau boleh dalam 2 kaki hingga 3 kaki, supaya air tidak mengalir melintas ke teres. Ini dapat mengurangkan dari segi kelembapan tanah lah. Kalau kita tidak buat, kemungkinan besar pokok tu mengalami kecederaan dan mati itu tinggi. Sebab tu kita tengok di mana-mana kawasan bukit ataupun bagi mana-mana pelabur menanam pokok durian, boleh kata selepas 5 hingga 10 tahun kematian pokok ataupun kehilangan pokok boleh mencecah dalam 10 hingga 30%. Itu merupakan satu angka yang besar. Jadi petani dulu mungkin menggunakan konsep tanam padat, yang mati biar tinggal yang tu ya yang dapat. Tetapi kalau sekarang ni kalau boleh kita nak pastikan kematian pokok tu pada kadar yang paling minimum, tidak melebihi daripada 5%. Yang seboleh-bolehnya lah tidak melebihi 5%, supaya keseragaman pokok dalam kebun tu tidak nampaklah terlampau kosong. Okey, kita lihat dari segi keseragaman pokok, sebenarnya ada beberapa faktor yang membantu dalam keseragaman pokok kita di sini. Ialah satu daripadanya ialah kualiti anak benih ataupun kualiti anak pokok. Kalau kita menggunakan kualiti yang bagus ataupun anak pokok yang berkualiti, keseragaman adalah sangat tinggi. Kalau contohnya kita menggunakan kualiti yang rendah, keseragaman mungkin biasanya di pasaran kita dapati ialah 30%, pokok tumbuh sehat tinggi. Ada dalam 30% lagi sederhana, 3% tu boleh katakan kecil, dan 10% tu hidup segan mati tak mahulah. Itu yang berlaku di pasaran. Yang kedua, keseragaman pokok juga bergantung kepada cara pengairan kita. Berapa lama kita menyiram dan juga berapa liter yang dibekalkan, kekerapan menyiram, seterusnya juga penggunaan baja ataupun input ataupun biasanya kita pakai pupuk juga. Penggunaan baja itu sangat penting. Pemilihan baja merupakan satu faktor yang penting. Kalau kita pokok kecil biasanya digalakkan menggunakan baja organik, organic fertilizer, di mana kita memastikan baja organik ni yang dapat dikompos dengan sepenuhnya, yang mengandungi mikrob-mikrob yang berguna. Dan seterusnya juga penggunaan air ni sangat penting. Sebelum tanam kita pastikan air dapat disediakan sebelum kita tanam. Sebab kalau kekurangan air, dia boleh menyebabkan terbantutnya pokok. Jadi dari segi pengurusan juga, daripada segi pengurusan air dan juga pengurusan rumput juga membantu. Banyak orang menggunakan kaedah juga. Rumput ni ada yang menggunakan kaedah racun rumput, sebenarnya tidak digalakkan. Kalau boleh kita hanya membersihkan di sekitar kawasan pangkal pokok dan juga tempat yang tidak berjalan. Yang lain di tepi di sini yang tidak tak tanam, boleh dibiarkan semak sedikit, tidak apa. Sebab kalau kita lihat, kalau kawasan yang semak ni pun sebenarnya di dalam tu kita lihat, kalau kita perhatikan lebih mendalam di sini contohnya, kita akan dapati ialah taik cacing tanah banyak di sini, nampak? Ini adalah taik-taik cacing tanah. Jadi bila ada taik tanah, maksudnya tanah di sini dapat digemburkan. Cacing tanah akan mengorek lubang. Dan ruang ni lah juga merupakan pengudaraan, akan memberi pengudaraan kepada tanah. Jadi kita lihat di sini, ini antara bukti-bukti yang tanah yang kita dibiarkan. Atau kita tengok di sini lagi, ini juga adalah taik cacing tanah. Jadi kalau kita dapat menyimpang sedikit rumput, sebenarnya juga dapat membantu dari segi pengudaraan tanah. Rumput merupakan, sekali lagi, dan merupakan kulit kepada tanah. Dan dia sebenarnya akan membantu melindungi tanah kita terus daripada hakisan bila musim hujan. Dan juga sebenarnya banyak orang risau tentang seandainya kalau kita simpan rumput, tambah banyak baja yang kita tabur ni akan diambil oleh rumput. Tetapi sebenarnya walaupun baja diambil oleh rumput, bila rumput dah membesar, kita potong, rumput itu akan reput dan kembali sebagai organik untuk pokok juga. Jadi dia tidak ada masalah sebenarnya.
antara praktis yang dibuatkan di kebun di sini juga salah satu daripada amalan kuterannya ialah kita menggunakan sukupan rumput yang dipotong, ditutup di kawasan sekeliling pokok supaya kita dapat mengawal rumput di sekeliling, dan rumput yang kita dijadikan sukupan itu juga boleh dijadikan sebagai bahan-bahan organik untuk menggemburkan tanah dan juga mengurangkan pengesyatan air, mengurangkan hakisan, juga mengurangkan tanah menjadi mampat disebabkan air hujan. Jadi di sini antara contoh-contoh yang kita boleh lihat ialah kita juga menggunakan kaedah sistem sungkupan ataupun mulching supaya tanah ni gembur. Dan kita lihat di sini ialah ini adalah baja organik. Kelebihan sungkupan ni ialah kalau kita nak memotong rumput, kita tak payah memotong di dalam. Jadi pokok kita dapat dielakkan mengalami kecederaan semasa kita nak mengawal rumput lah. Kalau kita tidak buat sungkupan ni sebenarnya atau mulching, bila kita memotong rumput mendekati pokok ni, biasanya kita mungkin akan terpotong pokok kan. Ya, pokok akan mengalami kecederaan. Jadi untuk mengelakkan masalah yang berlaku, sungkupan antara satu daripada kaedah yang sangat bagus. Dan setiap kali kita memotong rumput, kita akan tambah, dan organik di sini akan bertambah. Akhirnya tanah di dalam tu memang akan jadi gembur. Dan juga kalau tanah yang selalu terdedah pada matahari, biasanya dia juga akan tumbuh lumut hijau kan. Jadi ini juga dapat kita kurangkan. Bila berlakunya lumut hijau, air nak menembus itu menjadi kurang. Jadi ini juga antara yang kita boleh katakan sebagai satu daripada kaedah untuk mengawal masalah lumut hijau jugalah. Jadi sepanjang kita bergerak di sini, kita dapati memang keseragaman pokok di sini lebih daripada 90% memang pokoknya seragam. Jarang ada masalah pokok kuning. Kalau lihat sepanjang kita di sini kita bergerak, setakat ini kita tidak terjumpa pokok kuning. Walaupun sekarang merupakan musim kering, boleh dikatakan kering ini pun tanah pun ada yang sudah mulai merekah juga kan. Tetapi masalah kuning itu tidak menjadi satu masalah lagi lah. Ini adalah satu kaedah sistem fertigasi yang kita buatkan di sini. Kita lihat dari sini air akan disedot daripada kolam. Okay. Jadi air yang disedot ni akan disedot masuk ke dalam pump. Jadi sebelum air ini masuk ke dalam pump, kita akan buat satu kok di sini. Tujuan kita buat di sini ialah untuk kita mengedut baja dalam tong ini, yaitu dengan menggunakan pump di sini. Pipe di sini kita akan masukkan di sini dalam tong, dan baja dan baja cecair akan letak di sini untuk disedutnya bersama dengan pump air. Dan ini adalah pipe satu lagi yang digunakan bila melalui enjin dan campur seragam. Ini adalah tempat yang digunakan untuk mengisi air lah. Jadi seterusnya baru kita pergi kepada pump dikeluarkan. Di sini kita akan pasang pressure meter untuk lihat tekanan air, dan kita akan buka kok di sini untuk membenarkan air di salurkan kepada kebun. Dan biasanya kita akan pecah pada di sini, kita akan pecah pada dua blok, iaitu satu blok A dan satu blok B untuk pengairan. Jadi setiap kali kita siram air itu, baja dapat dibekalkan kepada setiap pokok. Setiap kali kita siram air itu dalam 3 hari sekali. Jadi setiap kali pengairan tu ada baja, maksudnya potong pokok tu sentiasa ada baja yang mencukupi untuk pertumbuhan pokok lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kaedah fertigasi ini sebenarnya juga antara kaedah yang boleh membantu pertumbuhan pokok kita dengan lebih cepat dan juga pertumbuhan pokok lebih sihat. Dan pertumbuhan pokok yang seragam juga antara juga faktor yang di sini. Dan contohnya juga kita di sini kita boleh buat pengaporan melalui kaedah fertigasi dengan kita menggunakan kapur cecair. Kapur cecair yang kita pakai di sini contohnya
kita ambil, tuangkan ke dalam di sini dan disedut. Jadi ini juga dapat menjimatkan tenaga buruh, meningkatkan dari segi keberkesanan untuk mengawal pH sana. Jadi tuan-tuan puan sebenarnya keadaan kita praktik hari ini, kita nak boleh jangan terlampau bergantung pada tenaga pekerja untuk lakukan. Kalau kita dapat menggunakan apa-apa yang dapat dilakukan dengan kaedah mission, itulah kaedah yang terbaik yang harus kita lakukan. Penjimakan kerja tu sebenarnya kalau kita menggunakan kaedah ni boleh dikatakan kita boleh jimat separuh daripada tenaga buruh yang untuk melakukan kaedah pembajaan. Kalau kita nak tabur baja sedikit, selalu kerap, tak mungkin tidak buat. Tetapi bayangkan nak tak kebun ni keluasannya 9 ekar contohnya lah. Kalau kita nak tabur baja setiap 3 hari sekali, saya ingat tak mampu kita nak buat lah. Tetapi dengan keadaan siram air ni memang seorang sudah boleh buat kerja ni. Kita dengan masukkan baja, lepas itu terus siram saja. Jadi ini antara satu kaedah untuk menyelesaikan masalah. Kalau kita dapat menggunakan konsep vertikasi dalam sayuran digunakan untuk pokok, sebenarnya pertumbuhan pokok tu memang peluang kita nak pokok berbuah 3 tahun tu sebenarnya tidak mustahil. Tetapi boleh dikatakan kebanyakan orang boleh juga mencapai 3 tahun berbuah, tetapi bukan sebahagian besar, tetapi dengan boleh bilang jari beberapa pokok sahaja. Dan kalau kita nak memastikan pokok kita berbuah seragam, masuknya tahun keempat contohnya secara konservatif. Kalau kita nak pokok kita berbuah tahun keempat dan purata kita nak dapat 5 hingga 10 biji, persediaan yang mencukupi sangat penting. Kalau tidak, kita akan dapati sampai tahun ke-6 ke-7 pun tak sampai 50% pokok kita boleh berbuah. Jadi ini antara faktor-faktor yang harus kita perlu beri sedikit perhatian ataupun tumpuan supaya pertumbuhan pokok kita ni seragam, cepat membesar dan berbuah awal. Dan kalau ikut daripada dulu pengalaman saya mula-mula dalam mencuri bidang ni, petani memberitahu kita ialah pokok akan berbuah pada 8-9 tahun. Kemudian dikata 6-7 tahun berbuah. Hari ini banyak orang kata 5-6 tahun. Sekarang boleh dikatakan banyak yang kita tengok dalam kebun-kebun yang saya buat konsultasi, 3-4 tahun sudah berbuah. Dan kita masih bergerak lagi, kita masih lagi mencari kaedah supaya durang kita bukan hanya berbuah awal, tetapi keseragaman berbuah tu boleh mencapai 8 hingga 9%. Itu antara juga lah cabaran yang kita nak memastikan supaya kita dapat mencapai target yang kita nak kita kehendakkan. Okey, baja yang dipraktikkan di sini kita menggunakan 4 jenis baja. Pertama ialah kita setiap bulan sekali kita akan menggunakan nanokalsium, nanoka. So kaedah untuk 9 ekar ni kita akan menggunakan 40 liter, dipecah pada 20 liter setiap blok. Jadi sebulan sekali kita akan menggunakan nanoka. Kedua ialah kita akan menggunakan kalau mula-mula tanam tu permulaan kita akan menggunakan G321 untuk membantu pertumbuhan pokok dulu. Masuk ke 2 bulan selepas stabil, biasanya kita akan menggunakan G314. Jadi macam contohnya di sini kita akan menggunakan lebih kurang 50 gram pokok sekali siram air. Masuk sekarang dah masuk 8, bulan ke-8 Jadi kita menggunakan lebih kurang 50 gram pokok dipancurkan. Purata lah pokok yang kita dapat, dan juga dicampurkan sedikit aminapure, iaitu amino acid. Aminapure biasa kita pakai dalam lebih kurang pokok dalam 10 hingga 20 ml sahaja, tak banyak. Jadi ini antara kaedah fertigasi yang kita gunakan. Dan kita dapati potongan pokok memang di sini agak sangat-sangat memberangsangkan. Di samping kita juga menabur juga baja organik seperti SP361 dan juga SP1 lah. Jadi kita dapati dengan kaedah ini memang tidak suka sebenarnya untuk mencapai keputusan seperti sekiranya kita mematuhi SOP yang ataupun keperluan pokok. Jangan buat apa yang kita mahu, tetapi buat apa yang diperlukan oleh pokok. Itu merupakan satu daripada syarat utama.